Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kali ini kita akan lihat kepada topik yang seterusnya, iaitu bending losses. Apa itu bending losses? Bending losses ni adalah salah satu daripada loss di dalam fiber semasa berlakunya ataupun semasa kita menghantarkan data di dalam fiber optik. Okey, jadi bending losses ni adalah salah satu loss di dalam fiber. Okey, so bending losses ni dia ada, boleh kata dia adalah salah satu extrinsic losses, di mana dia boleh menyebabkan bending ataupun kita kata dia punya lengkung di dalam fiber tu. So bending tu dia bergantung kepada radius ataupun curvature dia. Okay, sama ada di refer kepada micro bending ataupun kita kata dia sama ada gulungan itu kecil atau macro bending atau gulungan itu besar. Jadi bending ini akan menyebabkan berlakunya losses semasa transmission light di dalam fiber. Okey, kita tengok dia punya satu video. Okey. Bend radius. The minimum radius that a fiber optic cable can be bent without loss of light or impairment. The radius varies with different cable designs, but follows a general rule that it be no less than 15 times the cable diameter. Okey ni kalau dia bending, so kita akan nampak macam mana fiber itu bend. So kat sini kita akan nampak kita akan beza antara bend radius itu untuk menentukan sama ada dia macro bending ataupun micro bending. So bend radius ni akan bergantung kepada curve kepada fiber berkenaan. Okay, so basically bending ni dia boleh kata macro bending ataupun micro bending akan menyebabkan loss light itu akan hilang. So micro bending adalah cause of glass impairment, manakala macro bending cause of the loss of dalam fiber lah. So jadi di sini kita perlu menggunakan bend insensitive fiber. Kenapa kita perlu guna bend insensitive fiber? Supaya dapat mengelakkan atau mengurangkan loss dalam fiber semasa dia berlaku bending. Okay, so kita tengok micro bending. Microbend. A microscopic curvature, fracture, or anomaly in the glass cladding and core that causes small, wavelength distortions which ultimately contribute to signal attenuation. Microbends can occur during the manufacturing process or during installation. Micro bending ni adalah imperfection atau fracture. So bila light datang tu dia akan terkeluar bila berlakunya external force kepada fiber berkenaan. So yang akan menyebabkan loss of light lah bila light tu travel di dalam fiber. So kat sini kita akan nampak lah dia punya loss dia ada bergantung kepada kalau kita nampak di sini penurunan loss itu, penurunan power itu. Okey, manakala kita tengok pula macro bending. Macro bend. A noticeable bend or deviation beyond the critical angle of the fiber axis from a straight line, causing loss of light and subsequent signal attenuation. Okay, macro bending ni kalau tengok kepada peak red light indicate itu akan menyebabkan macro bending lah, di mana dia sudut dia melebihi daripada kritikal, kurang daripada kritikal angle dan menyebabkan berlaku loss. Okay, bila dia tidak menghampiri di mana light itu keluar daripada kurang daripada kritikal angle, itu akan menyebabkan berlaku reflection di luar daripada core dan ia akan menyebabkan loss of light. So jika lihat kepada graf ni pun kita akan menunjukkan kepada
macro bending. So ini adalah macro bending lah. So kita nampak dia akan down turun. Itu akan menunjukkan bahawa berlakunya macro bending. Okay. So untuk fiber band loss ni, basically optical fiber will be suffer radiation loss at the band or a curve on the path. So ini disebabkan oleh di mana berlaku evanescent field. Maksudnya evanescent field tu akan menyebabkan light itu terpancar keluar, radiate keluar daripada fiber. So dia akan menyebabkan berlaku loss. So biasanya a sharp band akan menyebabkan loss yang lebih besar lah. So kalau kata untuk lebih mudah, kalau kita guna fiber yang pendek, dia lebih mudah, lebih besar loss dia lah kalau berbanding kalau kita menggunakan band yang lebih besar. So ini kita boleh tengok based on this lah. Okey, ini kalau contoh normal fiber tanpa ada berlaku bending, di mana kalau light tu dia datang dalam keadaan yang melebihi daripada critical angle dan menyebabkan dia tidak ada berlaku loss. Tapi kalau di sini kalau kita lihat, kita nampak this is critical angle, so dia kurang daripada critical angle, maka dia akan berlaku refraction. Maka bila berlaku refraction tu, itu bermaksud ia adalah loss yang keluar daripada fiber berkenaan. So kat sini kita akan nampak ni evanescent field kita panggil. Okay. So ni evanescent field yang menunjukkan bahawa peak yang datang ataupun light yang datang tu akan ada loss di bahagian ni. So itu yang kita kata disebabkan oleh bending. Okey, loss tu kita boleh kira menggunakan formula ni. Alpha R iaitu loss equal to C1. C1 ni fiber band tu lah, the radius dia, exponential minus C2 R. So kat sini kita akan kira berapa dia punya critical radius of curvature dia lah. Kalau multimode kita menggunakan formula ni, 3N1 lambda 4 pi N1 power of 2 minus N1 power 2 punca of 3/2. Okay, so kita akan menggunakan formula ni untuk mendapatkan critical radius of the curvature tu lah. So daripada critical tu kita dapat cuba kurangkan radius tu supaya dia tidak berlaku loss yang besar. Okay, manakala this is untuk single mode fiber. Okay, ni menggunakan dia punya macam mana kita nak kira dia punya radius dia lah. Kalau tengok kat sini, kalau nampak kat sini kan beza radius dia. So radius itu akan menentukan sama ada dia berlaku bending dia tu besar ataupun loss tu besar ataupun tidak. So kat sini biasanya macam mana kita nak mengurangkan macro bending. Biasanya kita guna fiber which last relative, refractive index different, and kita operate dia at a shorter wavelength position. Maksudnya kita menggunakan wavelength source tu, macam contoh kalau contoh bending dia besar pada 1.5, maka kita kena gunakan wavelength yang short itu 1300. Macam tu lah. So kita ada dua teknik yang kita boleh mengurangkan micro bending tu. Sama ada kita menggunakan large relative refractive index ataupun kita menggunakan wavelength yang short. Okay. So this yang saya maksudkan. So kalau contohnya bending dia besar, mungkin dia akan hilang 1 dB. Kalau makin kecil, dia akan makin besar dia punya loss. Dan kalau lebih kecil, maka mungkin fiber ni akan terputus sebab fiber ni glass. So bila kita terlalu bending sangat, dia akan menyebabkan putus. So ini yang masalah-masalah yang berlaku. Kadang-kadang kita tak perasan. Mula-mula kita on tu okey sistem tu, tetapi bila satu masa tu dia jadi makin turun power, makin turun. So itu kita kena start semak adakah dia disebabkan oleh macro bending. Okey. So di sini kita ada dua contoh. Yang ni anda boleh gunalah, boleh kira berdasarkan kepada persamaan tadi, iaitu dalam multi mode dan juga dalam single mode. Okey. So macam mana kita nak guna balik untuk bending tu, sebab bending tu sebenarnya adalah salah satu loss, tetapi sebenarnya kita boleh making use that loss tu untuk kita jadikan dia sebagai sensor. So sebab kerana daripada itu kita menunjukkan bahawa pada kawasan itu ada berlaku something wrong somewhere. Kat situ yang kita gunakan dia
untuk digunakan balik. Sebab dalam fiber ni, basically apa yang lost sebenarnya ia boleh digunakan balik dan boleh digunakan pada tempat lain. Dan ia sangat bagus pada field lain. Contoh macam bending ni, dia sangat bagus kepada sensor. Tetapi dia tidak sesuai untuk transmission system. Okey, tapi dia sangat bagus jika kita nak tengok dalam masa yang sama, kita nak tengok dia punya masalah-masalah berlaku. Contoh macam kita nak dapat detect kat mana yang berlakunya pressure yang kuat. Okey, jadi ini salah satu yang kita boleh gunakan lah. Contohnya di sini kita ada fiber optic pressure sensor yang boleh increase ke attenuation, so di kawasan yang bending. So ataupun kita aktifkan fiber detector that this used to escaping light. Contohnya macam kalau kita kata kawasan tu kita nak kurangkan light, so kita menggunakan teknik bending untuk dapat mengurangkan power di kawasan tu. Okay, so contoh macam ni lah. So kita ada light source, kita letakkan satu sistem, dan kalau sistem itu dipijak, maka dia akan menyebabkan perubahan kepada light itu dan menyebabkan berlakunya pressure, dan ia akan loss pada bending itu. So itu kita nampaklah pada wave kilometer berapa ia berlaku pressure. Okay, jadi di situ kita boleh gunakan sebagai sensor. Okay, sama juga macam contohnya kita kata untuk kat pintu lah. Kalau kita pakai pintu menggunakan fiber, bukan maksudnya sensor ataupun alarm dia menggunakan fiber. So kat situ adalah salah satu teknik yang kita boleh guna kita boleh guna bending losses tadi itu sebagai salah satu sensor. Okey, manakala micro bending yang kita kata tadi melibatkan kepada fracture ataupun semasa manufacture itu akan menyebabkan power loss because of the different mode. Okey, so power loss tu biasanya pada higher mode lah, and dia akan menyebabkan bila power tu loss because of the fracture ataupun because of the semasa penghasilan fiber tu. Okay, so di sini kita boleh bandingkan antara dua micro bending dan micro bending. Untuk micro bending ni basically dia lebih besar. Macro bending dia lebih besar loss dia. Micro bending lebih besar loss dia berbanding dengan macro bending. Sebab macro bending ni kita boleh elak. Dia ada cara-cara untuk elak. Cuma micro bending ni dia susah sikit sebab dia melibatkan semasa pembuatan fiber itu sendiri. Okey, so di sini kita boleh nampak lah kalau kita menggunakan MFD yang besar ataupun MFD yang kecil, maka dia akan menyebabkan micro bending ataupun micro bending yang lebih besar. Okey, so contohnya macam kalau multi mode tu, dia akan menyebabkan berlaku micro bending yang besar. Okey, so kita nampaklah makin besar radius dia, so makin kuranglah dia punya loss. Makin kecil radius dia, so makin banyak dia punya loss bending. Jadi di sini kenapa bending ni penting? Sebab bending ni akan menentukan ataupun menghasilkan kita dapat elakkan bending ni supaya loss tu tidak berlaku refraction ataupun tidak berlaku emission field di kawasan luar daripada core berkenaan. Okey, selain itu kita perlu faham berkenaan equilibrium mode dispersion. So equilibrium mode dispersion ni adalah satu keadaan di mana bila light itu melalui dalam fiber optik, so dia akan berada pada mode yang sesuai. So kat sini dia menyatakan bahawa bila light itu melalui satu kawasan ataupun melalui satu fiber optik, contohlah kita boleh banding antara single mode dengan multi mode. Okey, kalau multi mode tu kita perlukan EMD yang besar supaya dia boleh travel jauh, beratus-ratus kilometer, beribu-ribu kilometer, berbanding kalau kita guna multi mode. Multi mode dia punya EMD dia kecil. Jadi dia akan menyebabkan kita tak boleh guna sampai beratus-ratus kilometer sebab dia akan menyebabkan banyak lagi loss yang kita dah bincangkan sebelum ni. So that's why EMD ni penting untuk fiber yang semestinya untuk single mode itu paling
paling besar lah EMD-nya. Maksudnya dia paling jauh untuk dia boleh travel berbanding dengan multimode dan plastik fiber. Plastik fiber memang akan memberikan nilai EMD yang paling kecil. Kenapa? Sebab dia hanya boleh hantar tu dan loss tu akan terkeluar. Disebabkan oleh bila light boleh banyak travel, dia akan menyebabkan banyak mode itu tidak kena dengan total internal reflection dan menyebabkan dia akan reflect keluar. Sebab itu plastik lebih mudah ataupun lebih mudah hilang equilibrium mode dispersion. Okay, so kat sini dia menyatakan bahawa untuk HFFD itu dia depends kepada distance semasa light tu pass through ataupun semasa light itu bergerak masuk di dalam fiber. Okay, so kat sini kita mesti faham EMD because ia akan efek kepada measurement of light. Kat sini yang kita akan tentukan jika dia dah sampai EMD, maka dia dah sampai di kawasan yang light memang dah tak boleh reach, maka dia akan menyebabkan kita kena add on another component, contoh macam EDFA, supaya dia dapat boleh kembali kepada equilibrium mode dispersion tu yang boleh menyebabkan energy tu boleh travel. Okay, so itu yang kita kata EMD. Once EMD tu dah boleh sampai, maka dia akan menyebabkan energy tu akan less efficient mode. So dia akan loss. So kat sini dia akan menyebabkan power kita akan makin kurang. Okay, jadi kat situ yang kita kena faham, loss before EMD is proportional to the length of the fiber, and loss after EMD has been reached is proportional to square root of the fiber length. So in other words, if the energy loss before EMD is 0.2 dB per kilometer, so the loss over 2 km, this is 0.2 dB per kilometer. Kalau 2 km maksudnya 0.2 darab 2 lah. So kita dapat 0.4. So itu yang menyatakan bahawa loss itu akan menyebabkan makin besar lah. So makin besar sehingga kita perlu menambahkan amplifier supaya dapat mengelakkan ataupun supaya ia tidak berlaku EMD. So itu sahaja untuk kali ini.